Okay, baiklah, selamat datang kepada anda yang baru menyertai sesi webinar pada pagi ini. Jadi kepada anda yang dah boleh dengar dengan jelas, boleh komen clear ataupun boleh komen jelas dekat ruangan chat. Kita masih menantikan beberapa orang lagi peserta untuk menyertai sesi webinar pada pagi ini. Jadi sebelum itu ingin saya ingatkan kepada anda yang menyertai sesi webinar pada pagi ini untuk anda bersama dengan saya sekurang-kurangnya 1 jam, di mana ianya satu peruntukan untuk melayakkan anda menyertai program di bawah Glow Penjana. Okey, tahniah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Jadi pada hari ini anda akan bersama dengan saya dalam Glow Penjana Introduction Webinar, di mana tempoh webinar ini akan mengambil masa hampir 1 jam ke 1 jam 15 minit untuk menceritakan kepada anda apa itu program Glow Penjana dan mengapa program ini ditubuhkan, serta apakah komitmen anda sebagai seorang peserta dalam menyertai program Glow Penjana. Jadi anda perlu bersama dengan saya sepanjang sesi webinar ini untuk anda ketahui dengan lebih jelas bagaimana Glow Penjana ini membantu anda dan bagaimana Glow Penjana ini dijalankan. Okey, baiklah. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada anda yang mungkin first time mengenali diri saya. Okay, saya adalah Coach Haziq Isham, salah seorang daripada Glow Master Trainer. Saya telah mengajar dalam program Glow hampir 3 tahun bermula pada tahun 2017. Dan untuk pengetahuan anda, saya juga salah seorang daripada peserta di bawah program Glow, tetapi pada waktu tersebut program Glow ini dikenali sebagai program e-rezeki High Income Apprentice yang diadakan pada tahun 2016. Jadi program e-rezeki High Income Apprentice ni adalah program intensif yang melatih individu yang berpengalaman dalam bidang-bidang digital untuk menjana pendapatan secara konsisten melalui platform-platform digital. Jadi kami sewaktu itu dilatih hampir 3 bulan secara intensif, di mana yang anda yang menyertai program Glow Penjana pada hari ini, yang menyertai webinar pada hari ini, anda juga akan dilatih secara intensif selama 3 bulan. Seperti mana saya dahulu sewaktu menyertai program e-rezeki High Income Apprentice. Dan untuk pengetahuan anda, program e-rezeki High Income Apprentice telah bertukar nama kepada program Glow pada tahun 2018. Baiklah, selain daripada peserta dalam program Glow sebelum ini, saya juga salah seorang daripada success story peserta yang berjaya dalam program Glow, di mana saya telah dijemput dalam pelbagai media, dalam pelbagai program untuk mempromosikan program Glow kepada rakyat Malaysia, kepada individu di luar sana yang mempunyai kemahiran tapi tak tahu bagaimana untuk menggunakan kemahiran dalam melaksanakan kerja-kerja secara online. Jadi untuk pengetahuan anda, sesi webinar pada hari ini kita nak bincang, kita nak ceritakan kepada anda, kita nak present kepada anda apakah yang berlaku dalam Malaysia sekarang ini yang menyebabkan program ini dianjurkan dan program ini berbentuk 3 bulan secara intensif. Baiklah, what's happening right now? Apa yang sedang berlaku dalam Malaysia? Jadi umum tahu yang program Glow Penjana ini diumumkan pada bulan Jun hari itu, sejurus selepas penghujung tempoh PKP. Kenapa kita kena PKP? Kerana wujudnya dipanggil sebagai coronavirus ataupun COVID-19 yang menular serata dunia dan salah satunya adalah negara Malaysia. Untuk pengetahuan anda, apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini, COVID-19 ataupun COVID membunuh ekonomi Malaysia. Membunuh ekonomi Malaysia dengan pelbagai jenis cara, dengan rakyat Malaysia yang tak dapat bekerja, dengan pergerakan yang terbatas, dan ada juga yang berlaku pembuangan kerja dan sebagainya. So COVID is killing the economy yang sedang berlaku. Yang kedua adalah kurangnya peluang pekerjaan di luar sana. Bila berlakunya COVID-19 pada
awal tahun hari itu Malaysia mengumumkan untuk mengadakan lockdown ataupun PKP. Okey, sewaktu PKP, yang kedua berlaku adalah kekurangan peluang pekerjaan. Bila berlakunya PKP, ada yang diberhentikan kerja, ada juga yang dikurangkan gaji, dan ada juga yang terpaksa bekerja lebih untuk menyara kehidupan seharian, terutamanya mereka yang memerlukan pergerakan. Dan apa yang berlaku juga yang ketiga adalah movement restriction. Berlakunya sekatan pergerakan, tak boleh cross negeri. Itu yang sedang berlaku sewaktu PKP dahulu. Dan perkara tersebut memberi impak kepada kita sekarang, iaitu ekonomi Malaysia dalam keadaan yang sedikit tenat, di mana rakyat Malaysia tidak dapat bekerja, banyak projek-projek sangkut tak dapat nak diteruskan. Okey. Dan yang keempat, apa yang berlaku dalam Malaysia adalah shifting of working environment. Cara pertukaran secara drastik dalam kebanyakan jenis pekerjaan. Dahulunya pekerjaan berbentuk tradisional ke office dan sebagainya, tapi bila berlakunya PKP, hampir kebanyakan pekerjaan cuba dibuat secara online ataupun secara virtual. Dan apabila peluang pekerjaan kurang, company dah bergerak ke arah virtual, ke arah online, maka terjadinya yang kelima, iaitu ramai rakyat Malaysia yang outdated skill. Kekurangan kemahiran. Kerana apa kekurangan kemahiran? Kerana sebelumnya mereka bekerja dalam bidang yang sama, dan apabila berlakunya PKP, berlakunya COVID-19, skill yang mereka ada tidak relevan dan tidak boleh di-online-kan, menyebabkan mereka tidak mampu menggunakan skill yang sedia ada untuk mencari peluang pekerjaan yang baru. Baiklah, setelah apa yang berlaku daripada 1 hingga 5 tadi, untuk pengetahuan anda, apa lagi yang sedang berlaku dalam Malaysia yang menjadi impak besar kepada rakyat Malaysia sekarang adalah peluang pekerjaan yang semakin tipis, dan banyaknya syarikat-syarikat besar melakukan pembuangan pekerjaan, pengurangan pekerjaan. Banyak company-company besar menutup syarikat, mengecilkan syarikat, mengurangkan headcount dan sebagainya. Perkara ini berlaku bukan dalam Malaysia tapi berlaku di serata dunia. Dan lebih parah lagi apabila berlakunya kemerosotan ekonomi, berlakunya kekurangan peluang pekerjaan, maka meningkatlah kes kesihatan mental. Dan kita juga dikejutkan dengan satu berita di mana seorang bekas juruterbang yang terpaksa membunuh diri. Kerana apa? Kerana tidak mampu menyara kehidupan seharian. Jadi ini adalah yang sedang berlaku dalam Malaysia. Ditambah lagi dengan masalah yang berlaku sebelum-sebelum ini, sebelum COVID-19 lagi, iaitu masalah pengangguran. Dan anda yang bersama dengan saya dalam sesi webinar pada pagi ini, tak lain tak bukan ada di kalangan anda yang tergolong di kalangan dalam mahasiswa yang menganggur. Dan isu pengangguran di Malaysia sebelum ini sedikit parah, dan ditambah lagi bila berlakunya isu COVID-19, di mana lagi banyak peluang pekerjaan yang tidak dapat dibuka, lagi banyak mahasiswa yang semakin menganggur. Dan mengikut sebuah statistik untuk pengetahuan anda, pada tahun 2019 hampir 500,000 unemployed graduate dalam bidang-bidang tertentu, dan yang tertinggi unemployed adalah dalam bidang sains, diikuti social science, technical dan juga IT serta education. Jadi mereka ni adalah mahasiswa yang sebelum ini kemungkinan struggle. Okey, mungkin anda struggle, menjadi masalah untuk mencari peluang pekerjaan, dan ditambah lagi dengan isu COVID-19. Jadi, adakah beacon of hope untuk future job? Okey, adakah pekerjaan untuk anda di masa hadapan? Jadi ini adalah persoalan yang besar yang kita akan bincangkan, yang kita akan saya akan ceritakan kepada anda, dan bagaimana harapan ataupun beacon of hope ini dilaksanakan di dalam program Glow Penjana. Okey, untuk pengetahuan anda, sejurus semasa proses PKP, semasa proses PKP, banyak peluang pekerjaan baru yang wujud dan peluang pekerjaan yang berbentuk online sering timbul. Dan saya yakin ramai di kalangan anda yang pernah dengar Foodpanda, Grab Food, Grab Driver dan sebagainya, apa jenis-jenis runner dan sebagainya. Dan
Terms ini yang sering diguna pakai sewaktu tempoh PKP hari itu adalah terms ekonomi gig ataupun gig economy, di mana gig economy ini adalah peluang-peluang pekerjaan berbentuk kecil-kecilan ataupun sementara, dan peluang pekerjaan yang berbentuk servis, menggunakan platform online dan sebagainya. Dan selain daripada gig economy juga menjadi tular dekat media sosial, dekat dalam banyak kalau kita buka Forbes, dekat CNBC seperti yang dipaparkan dalam slide ini, iaitu pekerjaan berbentuk freelance, berbentuk online semakin mendapat tempat. Kerana apa? Kerana ramai duduk di rumah menggunakan internet untuk mengakses pelbagai perkara dan untuk melaksanakan pelbagai jenis pekerjaan. Maka untuk pengetahuan anda, pada tahun 2017, pada tahun 2017, satu artikel daripada Forbes, saya ambil keratan dia kalau anda lihat dalam slide ni, iaitu Are we ready for a workforce that is 50% freelance? Ini pada tahun 2017 artikel ini dituliskan, di mana dijangkakan 10 tahun daripada 2017 akan berlakunya perubahan pekerjaan kepada 50% rakyat US bergerak ke arah pekerjaan berbentuk freelance. Jadi kepada anda, adakah perkara tersebut berlaku sekarang? Iaitu berlaku semasa lockdown ataupun semasa COVID-19 ataupun semasa situasi sekarang. Jadi kalau anda lihat, ianya sudah terjadi dan ianya bakal terjadi lebih banyak lagi di masa akan datang, iaitu peluang pekerjaan berbentuk freelance semakin mendapat tempat dan semakin ramai. Tujuannya apa? Kenapa berlakunya freelance secara online? Kenapa ramai bergerak ke arah freelance? Antara faktor yang menjadi punca ramainya bergerak ke arah freelance, antaranya yang pertama adalah pekerjaan freelance ini ianya tidak berbentuk pekerjaan secara tetap atau pekerjaan secara kontrak. Freelance ni adalah short term punya pekerjaan, di mana banyak syarikat-syarikat di luar sana mereka khawatir untuk mengambil pekerja-pekerja baru dan untuk dibayar gaji setiap bulan, kerana mereka khawatir yang produk mungkin tak terjual, sales mungkin tak banyak, ataupun kemungkinan prestasi syarikat merundum dan mereka terpaksa bayar overhead. Jadi kebanyakan syarikat mengambil langkah selamat dengan memberi projek-projek kecil kepada freelancer di luar sana untuk sebarang jenis pekerjaan. Jadi dengan membayar freelancer iaitu one time payment, perkara tersebut yang menjadi satu norma baru di kalangan kebanyakan syarikat-syarikat di luar sana. Jadi oleh sebab itu, ramalan yang dikatakan pada tahun 2017 ini dalam akhbar Forbes ini, semakin lama semakin mula kita nampak ianya terserlah dan ianya sedang berlaku sekarang, iaitu hampir 50% populasi dunia, bukan populasi US saja tapi populasi dunia bergerak ke arah pekerjaan berbentuk freelance. Ditambahkan lagi dengan capaian internet yang bagus, dengan adanya platform-platform komunikasi online yang bagus, yang dah canggih, maka ramai orang di luar sana bergerak ke arah freelance. Jadi kalau kita lihat, kalau tuan-tuan yang sertai webinar pada pagi ini, kalau tuan-tuan lihat dalam mana-mana berita pun berkaitan dengan ekonomi sekarang, kebanyakannya mereka menyarankan agar individu bergerak ke arah self-employed ataupun bergerak ke arah freelancing, bergerak ke arah terms yang dipanggil sebagai digital nomad. Kerana apa? Kerana apabila berlakunya COVID-19, banyak peluang pekerjaan yang tak boleh dibuat secara physical contact, di mana tak boleh nak berdepan-depan jumpa dan sebagainya. Dan dengan kaedah freelance, dengan kaedah digital nomad ataupun remote work, maka segala pekerjaan boleh dibuat secara virtual, secara online tanpa ada perjumpaan secara fizikal, dan ianya boleh cross boundary. Anda bekerja di KL dan anda punya customer berada di Ipoh, Perak. Anda bekerja di KL, customer anda berada di Johor, anda tetap boleh berkomunikasi dan projek tetap jalan kerana kesemuanya berlaku secara online. Jadi itulah yang sedang berlaku dan inilah harapan yang ada di dalam peluang pekerjaan di dalam masa hadapan, iaitu peluang pekerjaan dalam bidang freelance. Baiklah. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan harga untuk anda tahu, iaitu the most highest skill among Malaysian freelancer. Jika anda lihat dalam slide yang sedang saya paparkan ini adalah harga-harga yang dibayar kepada mereka yang mempunyai kemahiran seperti developers, mereka yang mempunyai kemahiran seperti designer, dan mereka yang mempunyai kemahiran dalam online marketers, di mana harga dibayar adalah berbentuk per hour, per hour, dan ini adalah
harga yang terkini, iaitu daripada tahun 2019. Harga ini dibuat kajian daripada tahun 2019 dan ini adalah harga-harga yang terkini yang dibayar per hour kepada individu yang boleh melaksanakan pekerjaan ini secara online. Dan kesemua pekerjaan ini boleh dilaksanakan secara freelance dan secara online. Di mana kalau kita lihat di sini adanya skill seperti Facebook Ads, Community Manager, SEO, kepada anda yang dalam bidang graphic design, dalam bidang CSS ataupun developer dalam bidang Android, JavaScript dan sebagainya. Harga yang dibayar untuk pengetahuan anda, harga yang dibayar sedikit lumayan kerana ianya dibayar mengikut jam dan barangkali mungkin boleh dibayar lebih mengikut kemampuan dan juga skill yang anda miliki. Okey, baiklah. Setelah kita bercerita tentang freelancer, apa yang berlaku kat dalam Malaysia dan adakah peluang dalam untuk pekerjaan di masa hadapan? Jawapannya mudah, ya, ada, iaitu anda menjadi seorang freelancer. Oleh sebab itu program Glow Perjalanan ini ditubuhkan untuk melatih anda secara intensif untuk menjadi seorang freelancer. Jadi di sini saya nak kongsikan kepada anda apakah benefit sebagai seorang freelancer. Okey, yang pertama, untuk menjadi seorang freelancer ianya bukannya satu perkara yang sangat sukar. Di mana yang pertama, anda tidak perlukan sebarang sertifikat yang tinggi. No higher certificate needed. Anda tak perlu dalam bidang master ataupun anda tak perlu dalam bidang yang tinggi, ijazah sarjana muda ataupun ijazah sarjana ke, ataupun anda tak perlu ada apa-apa sertifikat untuk melaksanakan apa-apa jenis tugasan. Kerana kebanyakan pekerjaan berbentuk freelance ianya lebih cenderung kepada kemahiran yang boleh anda tawarkan kepada klien, bukan sijil yang anda miliki. Jadi salah satu daripada requirement untuk anda menyertai Glow Penjana, anda mestilah pemegang ijazah sarjana muda ataupun paling kurang diploma, kerana itu adalah salah satu requirement yang kami perlukan untuk melayakkan anda menjadi program Glow Penjana. Tetapi ianya bukan satu syarat untuk anda menjadi seorang freelancer. Untuk menjadi seorang freelancer, ada kalanya tidak perlu sertifikat pun anda boleh jadi seorang freelancer. Yang kedua, benefit menjadi seorang freelancer, anda boleh bekerja mengikut masa dan kesesuaian yang anda inginkan, iaitu flexible working hour. Kepada anda yang mungkin dah penat bekerja dengan pejabat, berulang ke office dan sebagainya daripada jam 9 pagi sampai jam 6 petang, anda boleh bergerak ke arah pekerjaan berbentuk freelance kerana ianya fleksibel. Tapi anda kena ingat, fleksibel freelancer ini ianya juga boleh dibuat pekerjaan sewaktu Sabtu dan Ahad, iaitu weekend. Jadi anda bukan seolah-olah anda tak boleh mengenepikan weekend itu sebagai hari cuti, kerana sebagai seorang freelancer ada kalanya cuti anda yang tentukan. Jadi anda tak boleh nak mengatakan Sabtu Ahad itu anda cuti, kerana sebagai freelancer anda punya peluang masa pekerjaan yang fleksibel. Anda boleh tentukan bila anda ingin bekerja. Dan yang menarik yang ketiga adalah benefit sebagai freelancer juga, anda boleh bekerja dari rumah, iaitu just work from home. Dan yang terakhir, yang ini yang paling saya suka, iaitu peluang untuk menyada pendapatan lebih banyak. Jadi ini adalah satu opportunity kepada anda yang sebelum ini mungkin bekerja dalam bidang ataupun bekerja dalam syarikat yang mempunyai kenaikan gaji yang kemungkinan agak tinggi ataupun kemungkinan sederhana tinggi. Dan anda untuk menaik gaji itu anda perlu kena tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ianya berbeza dengan freelancer. Bila anda menjadi seorang freelancer, lagi banyak projek anda cari, lagi banyak kerja yang anda buat, maka lebih banyak bayaran anda dapat. Jadi untuk mencari pekerjaan, untuk menjumpa klien yang berpotensi tinggi, anda akan didedahkan tekniknya di dalam program Glow Penjana. Okay, baiklah, selain daripada benefit sebagai seorang freelancer, anda juga perlu tahu apakah freelancer perlukan. Jadi untuk menjadi seorang freelancer dalam program Glow Penjana ini adalah 4 perkara yang perlu anda ada, di mana boleh saya katakan yang wajib anda ada kepada setiap individu yang ingin menyertai program Glow Penjana. Yang pertama, anda haruslah mempunyai good internet connection. Okey, seperti sesi webinar pada hari ini, proses program Glow Penjana nanti anda akan diajar secara sepenuhnya menggunakan sistem online ataupun secara virtual, secara maya. Anda perlukan internet yang bagus. Okey, anda perlukan internet yang stabil
untuk anda bersama dengan kami punya trainer dalam program Glow Penjana dalam mempelajari teknik-teknik untuk menjana pendapatan dalam program Glow Penjana. Seterusnya anda perlu mempunyai digital skill tahap sederhana. Digital skill ni apa? Skill-skill yang kita nak tengok. Lepas ni kita akan tengok contoh-contoh skillnya. Yang ketiga adalah anda mempunyai proper device and equipment. Okay? Barang-barang seperti komputer, tablet, desktop ataupun anda ada apa-apa device yang anda boleh gunakan untuk buat pekerjaan secara online atau secara digital. Dan yang keempat adalah comfortable and cozy workplace. Okay, untuk comfortable and cozy workplace ni ianya bergantung pada individu. Ada individu yang suka buat kerja di rumah, ada individu yang suka buat kerja di kedai makan, ada individu yang suka buat kerja di tempat melepak seperti kalau kita pergi kafe-kafe mahal seperti Starbucks, Coffee Bean dan sebagainya, terpulang. Yang penting anda mempunyai workplace. Dengan adanya workplace, maka mood pekerjaan anda akan bertukar daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Kenapa? Bila adanya workplace, anda akan letak mindset anda yang anda ingin bekerja sekarang. Okey, baiklah. Ini adalah program Global Online Workforce. Saya yakin dan saya percaya yang menyertai webinar pada pagi ini ada di kalangan anda yang pernah dengar Global Online Workforce dan ada di kalangan anda yang mungkin pertama kali dengar apa itu Global Online Workforce. Okay, untuk pengetahuan anda, Global Online Workforce adalah satu program anjuran MDEC di mana matlamat utama program ini adalah untuk menyalurkan source of income berbentuk alternatif kepada individu yang mempunyai kemahiran. Maksudnya di sini kita menyalurkan anda kepada program, kepada platform ataupun kepada jenis-jenis pekerjaan untuk anda menjana pendapatan secara alternatif. Seperti yang berlaku sekarang, COVID-19 banyak menutup banyak bisnes dan banyak menjejaskan individu yang bekerja di luar sana. Jadi anda perlu ada alternative source of income. Selain daripada anda berniaga, selain daripada anda mungkin anda ada buat pelaburan dan sebagainya, maka dalam program Global Online Workforce itu matlamatnya iaitu help to channel the alternative source of income. Dan pada Jun 2020 baru-baru ni, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan satu program dinamakan sebagai Penjana untuk menjana semula ekonomi Malaysia selepas berlakunya krisis COVID-19 yang telah memakan banyak belanja dan telah merugikan banyak ekonomi, banyak sektor-sektor ekonomi di luar sana. Jadi ada perbezaan antara dua program ini. Jadi kepada anda yang dah pernah menyertai program Glow, adakah anda boleh masuk Glow Penjana? Boleh. Ianya boleh, tidak ada masalah. Tetapi untuk pengetahuan anda, apakah itu program Glow Penjana? Jadi ini adalah definisi Glow Penjana, iaitu Glow Penjana adalah sebuah program yang berbentuk training secara intensif serta mempunyai mentoring program bagi rakyat Malaysia yang berkemahiran untuk menjadi freelance digital yang kompetitif. Okey, jadi dalam program Glow Penjana ini anda akan diberi intensif training selama berapa lama? Selama 3 hari, solid training selama 3 hari, dan anda akan diberi mentoring selama 3 bulan berturut-turut. Sepanjang 3 bulan tu anda akan dibantu, dibimbing dan akan diasah oleh freelancer yang berpengalaman di luar sana. Dan untuk apa anda dibuat 3 bulan mentoring ni? Supaya anda boleh memenangi sebarang jenis pekerjaan ataupun projek yang berbentuk online di peringkat antarabangsa. Apa beza Glow Penjana dengan Glow biasa? Jadi untuk Glow biasa, kami sediakan basic online training sahaja untuk anda yang layak, dan training yang diadakan hanya sekadar 2 jam ke 3 jam sehari. Ini berbanding dengan Glow Penjana di mana training diadakan selama 3 hari dan 3 bulan sesi mentoring serta lebih banyak peluang pekerjaan untuk anda yang menyertai program Glow Penjana. Okey, baiklah, kita teruskan. Siapakah target community di dalam program Glow Penjana? Jadi target community ini adalah anda yang sedang menyertai webinar pada pagi ini dan juga mana-mana individu yang tergolong daripada 3 kelompok ini. Yang pertama adalah mereka dalam bidang retrench ataupun displaced worker, retrench ataupun displaced worker. Yang kedua, mereka yang menghadapi potongan gaji sehingga 50%, salary cut
more than 50% ataupun more than maybe up to 80% salary cut. Okay, it depends kepada syarikat yang anda bekerja. Dan prioriti, keutamaan kita berikan Globe Penjana ini kepada individu daripada bidang tourism and hospitality, media and creative serta dalam sektor education. Kenapa dalam bidang ni yang kita fokuskan dalam program Globe Penjana? Kerana 3 industri besar ini mereka yang banyak terjejas dalam PKP baru-baru ini. Okay, antara peluang pekerjaan, okay, example include airline crew, hotel front desk officer, tour operator and guide, content writers and editors, graphic designer, private college lecturer, office administrator. Jadi untuk pengetahuan anda, jika anda di kalangan retrench ataupun salary cut individu yang menghadapi salary cut more than 50% atau up to 50%, anda adalah target community yang kami cari untuk menyertai program Globe Penjana. Manakala satu lagi kategori yang asing yang diadakan adalah unemployed graduate. Jadi kepada anda yang menyertai webinar pada pagi ini dan anda salah seorang daripada mahasiswa yang menganggur lebih daripada 6 bulan daripada tarikh anda bergraduat, anda layak untuk menyertai program Globe Penjana. Dan dalam kategori unemployed graduate ni, dalam Globe Penjana kita fokuskan kepada individu yang mempunyai kemahiran-kemahiran dalam bidang IT, computer science, multimedia, business, marketing, hospitality and linguistic, degree ataupun diploma. Selain daripada skill yang disebutkan ini, anda boleh sertai, tidak ada masalah. Kerana banyak lagi peluang ataupun skill yang ada selain daripada yang dinyatakan dalam unemployed graduate, kriteria unemployed graduate dalam platform online, banyak lagi peluang yang diadakan. Tetapi yang kami hanya tapis masuk dalam Globe Penjana adalah mereka yang tidak bekerja ataupun menganggur lebih daripada 6 bulan selepas tarikh bergraduat, ataupun anda menganggur selepas daripada ataupun anda diberhentikan kerja dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah target community dalam program Globe Penjana. Anda mestilah tergolong di antara ketiga-tiga kategori ini, barulah anda layak untuk menyertai program Globe Penjana. Baiklah, eligibility kriteria. Jika anda tergolong daripada 3 kelompok ni tadi, anda haruslah mempunyai anda perlulah mempunyai ke-7 kriteria ini untuk melayakkan anda sertai Globe Penjana. Okay, yang pertama, dalam Globe Penjana kita mencari penyertaan peserta yang berumur 21 ke 60 tahun sahaja. Lingkungan umur ini yang dibenarkan masuk ke dalam Globe Penjana. Jadi kepada anda yang lebih 60 tahun dan kurang 21 tahun tidak dibenarkan untuk menyertai program Globe Penjana. Seterusnya, able to work with email, spreadsheet, word processor, web browser and other related